Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba humumina wa shifaa'an li amradina wa asqamina wa manhaja hayatina wa syafi'an lana yawmal qiyamah innaka antas sami'ul alim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa sayil asqam wa qurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Allahumma irfa' 'anna al bala' wal waba' wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmatnya yang mana kita hari ini berada hari yang 15 separuh daripada bulan Ramadan al-Mubarak. Kita hendaklah berdoa semoga Allah terima segala amalan baik kita dalam bulan Ramadan, sama ada siam, qiyam, tilawah Al-Quran dan juga amalan-amalan lain seperti sedekah, memakai kepada orang-orang buka puasa, dan pula kita beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan kita dapat memberatkan timbangan amalan pada hari akhirat nanti. Hari ini kita bersama dengan ayat Al-Quran dalam juzuk yang ke-16. Pada juzuk 16 ini masih lagi kita bersama dengan surah Al-Kahf, iaitu pada ayat 75. Ayat 75 sampai kepada ayat habis surah Al-Kahfi, ayat semua 110 semua. Jadi pada juzuk yang ke-16 ni, permulaan juzuk 16 ni disebut tentang Nabi Musa dengan Khidr. Masih lagi bicara dua orang itu, yang mana Nabi Musa minta nak belajar, nak mengaji dengan Nabi Khidr. Kemudian masalahnya seperti mana kita kata kemarin, iaitu sesiapa yang dia nak dapat ilmu, hendaklah dia tu bersifat sabar. Kerana dalam surah Al-Kahfi banyak disebut sabar, 45 kali sebut sabar, sabran lan tastati'a ma'iya sabra, ayat 72. Mari pada ayat yang ke-75 pula, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu sama sekali tidak mampu bersama aku, tidak mampu sabar, tak boleh nak sabar, kerana bertemu dengan berbagai-bagai halangan, cuba ujian dalam mencari ilmu yang benar. Lepas tu mari pula kepada ayat 78 pula, sabra pula, ma lam tastati' alaihi sabra. Jadi 4 kali 3 kali dah. Itu nak ayat kata pentingnya. Ayat 82 pun sabra juga. Ma lam tasti' alaihi sabra. Banyak suruh sabar, ayat atau tak sabar. Maknanya ayat tak sabar tu seolah-olah suruh kita sabar dah. Kerana sabar tu anak kunci kejayaan. Dia sabar, dia berjayalah. Baik di segi nak belajar ilmu, kerja, wa amal, ibadat dan sebagainya, dia perlu ada sabar. Terutama dalam bulan Ramadan al-Mubarak, kita adalah bulan sabar. Kita siam, puasa siang hari pun perlu ada sabar. Kita qiyam waktu malam pun perlu ada sabar. Allah Subhanahu wa taala janji nak sempurnakan pahala, nak beri penuh pahala kepada orang sabar. Kemudian dalam ayat 83 Suratul Kahfi,
Allah Ta'ala cerita, katanya mereka itu wa yas'alunaka 'an zil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Ada orang-orang mai duk tanya Nabi tentang siapa dia Zulkarnain ni, cerita dia lagu mana, orang pasal mana, cara hidup dia pasal mana. Lalu mereka tanya Nabi, yas'alunaka, mereka itu bertanya kepada Muhammad tentang Zulkarnain. Tu ialah siapa tanya tu, satu kaum daripada musyrikin Arab, orang-orang Arab dulu, dengan suruh kaum Yahudi kerana nak uji akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh hoyak ke tak? Tak boleh hoyak, tak boleh jadi nabi lah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, dia maha kuasa, dia maha mengetahui, maka dia beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Yang kata olehmu, ya Muhammad, aku akan bercara kepadamu sedikit berkenaan dengan perihal Zulkarnain ini. Siapa dia Zulkarnain ini? Dalam beberapa riwayat cerita dia tu bahawa Zulkarnain satu orang pemuda yang kuat, yang mana dia tu diberi kepada oleh Allah Subhanahu wa taala akan kemampuan dalam pemerintahan dia, kerana dia seorang raja, bukan nabi dak. Zulkarnain seorang raja, iaitu Allah Subhanahu wa taala dia sebut kata, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kepadanya, kepada Zulkarnain itu makan tamkin. Tamkin yang beri keteguhan, ketetapan, kekuasaan untuk merintah di bumi. Jadi raja ke, jadi khalifah ke, jadi pemerintah ke, itu makna tamkin. Tamkin ni perlu dalam Islam untuk nak membawa Islam, nak laksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ni, supaya ajaran Allah tu dapat dilaksana, dapat dilakukan, dapat dibuatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala dia witamkin di bumi, bila dia berhijrah daripada Mekah kepada Madinah, maka di Madinah dia dapat tamkin, dapat menetapkan diri, meneguhkan diri dan dapat memerintah suatu masyarakat di Madinah. Dengan sebab itulah orang katanya Madinah itu merupakan daulah Islamiyah pertama, negara Islam yang pertama, sebab ia cukup berlaku. Satunya bumi, tanah air, iaitu Madinah itu sendiri, Madinah Munawwarah, atau dulu nama Yathrib. Kemudian pula ada pemimpin, ada rakyat, ada rakyat, ada penduduk. Penduduk ni iaitu orang-orang Islam daripada Muhajirin dan Ansar, dua tu. Kemudian orang-orang Bukit Islam, orang kafir, orang Yahudi, itu rakyat negara Madinah. Kemudian ada kepala negara, pemimpinlah, pemerintah, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempatnya iaitu ada undang-undang dan peraturannya, iaitu ajaran Islam, yang mana Nabi dia tatbiq atau praktik, ambil ajaran Islam mai pakai di masyarakat Madinah pada setiap segi, baik di segi ibadat, di segi hukum hakam, di segi ekonomi, di segi politik, dan di segi-segi lain lagi. Cukup negara di Madinah. Itu di antara tamkin yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini iaitu Allah Taala beri kepada Zulkarnain, inna makkanna lahu fil ardi, kami telah mentamkinkan, memberi kepadanya kekuasaan memerintah di bumi. Untuk nak memerintah di bumi, wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang dihajatinya. Sababa ni setengah kata ilmu, dan ilmu, kerana ilmu tidak syok lagi satu-satu pemerintahan yang berhajat kepada ilmu.
orang nak pukra, nak berihan satu masyarakat, satu negara, satu kawasan, satu kampung, satu maka dia perlu adanya ilmu. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu ilmu wahyu, iaitu wahyu kepada dia untuk laksanakan pemerintahan dia. Dan Zulkarnain ni Allah Taala beri sababa ilmu yang diperluinya, yang dihajati oleh oleh Zulkarnain ni, meliputi kekuatan di segi tentera, kekayaan di segi ekonomi dan segala-galanya yang dihajati dalam pemerintahan dia. Fa'atba'a sababa, lalu ia turut ikut jalan yang menyampaikan kepada maksud. Turut jalan tu sahabat sungguh katanya, jadi bahasa, ilmu bahasa. Jadi Zulkarnain pergi mana, kaum mana, puak mana, orang ni kecek banyak bahasa kadang-kadang. Macam di Indonesia ni berapa ribu pulau, berapa puluh ribu pulau. Maka tiap-tiap pulau tu kadang-kadang tak sama dari segi bahasa, tutur kata mereka itu. Setengah pulau tu, pulau ni tak faham orang pulau tu. Tu. Maka sahabat di sini katanya ilmu di segi bahasa, atau jalan menyampaikan kepada tujuan yang dikehendakinya. Lepas tu kita tengok pula jadi satu perkara yang pelik yang berlaku pada masa Zulkarnain ini. Hatta iza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah wa wajada 'indaha qauma. Sehingga apabila Zulkarnain sampai satu daerah, satu tempat, matahari itu terbenam, matahari nak jatuh, dia mendapati terbenam di sebuah mata air yang hitam berlumpur. Matahari itu dia jatuh, dia dekat dengan satu mata air, dia macam tubik macam pada. Tapi air itu warna hitam, campur dengan lumpur, dengan seluk. Itu pelik. Tu nampak cahaya matahari ada, tapi penuh dengan lumpur hitam panggil. Lumpur ni mana seluk, tanah seluk yang hitam. Tu jadi peliklah. Tu yang mana ini menunjuk katanya masyarakat tu, pabrik tu kata wajada 'indaha qauma, di sana terdapatnya satu kaum yang kafir, gelak kerana sesatnya, jauh daripada ajaran yang benarnya. Itu panggil apa yang dijumpai oleh Zulkarnain. Qulna ya Zulkarnain, kami berfirman, iaitu Allah Ta'ala lah, dengan mengilhamkan kepadanya, ya Zulkarnain imma tu'azzib wa imma an tattakhiza fihim husna. Wahai Zulkarnain, pilihlah sama ada engkau nak seksa mereka itu, orang-orang sesat tu, atau engkau bertindak secara baik terhadap mereka. Pilih. Nak bagi buat azab, nak seksa mereka itu, dan nak bunuh tu. Atau kamu tu nak ada pada mereka itu satu-satu perkara yang boleh beri faedah pada mereka itu baik. Yakni Allah Ta'ala ilham supaya mereka turut kebijaksanaan dah. Dia pilihlah. Serah kepada Zulkarnain tu. Sama ada dia tengok nampak tak jalan dah, bunuh. Tahu apa? Orang sesat. Royak tak reti. Atau kamu tu buat sesuatu yang boleh memberi kebaikan pada mereka. Dakwah ke, didik ke, ajak ke. Tapi Zulkarnain kata, qala amma man zalama fasawfa nu'azzibuhu summa yuraddu ila rabbih fayu'azzibu 'azaban nuqra. Adapun orang yang melakukan kezaliman, kufur, deraka, maka kami akan menyeksa dia. Orang tak dengar, orang degil, kami nak bertindak terhadap mereka. Lepas tu nak serah pada Tuhan, kembali pada Tuhan dia. Tuhan dia azab seksa lebih pada tu lagi. Adapun orang yang man amana wa amila shalih falahu jazaa'ul husna. Adapun orang yang beriman dan serta beramal soleh, maka baginya balasan yang baik, sebaik-baiknya. Itu ya ambil jalan tu. Jalan dua lah. Satu, pilih orang yang nak beriman
maka orang itu kita beri balasan kepada dia. Tuhan bersedia balasan kepada dia. Itu panggil di antara cerita Zulkarnain. Satu lagi cerita Zulkarnain ni iaitu qalu ya Zulkarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka itu berkata, satu kaum di antara dua gunung dapat satu kaum yang mereka itu tak faham gapo. Oyak pun tak faham, kecek pun tak faham. Mereka kata, ya Zulkarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Kaum Ya'juj Ma'juj. Jadi menurut bahasa kedua-dua perkataan itu artinya satu bangsa yang tabiatnya suka menceroboh, menyala api rusuh, membuat kacau bilau, merosakkan kehidupan manusia. Ya'juj daripada panah menyalakan, suka buat rusak kepada masyarakat manusia. Jadi pak dia tu ngadu kepada Zulkarnain. Dia kata sesungguhnya Ya'juj Ma'juj tu adalah sentiasa melakukan kerusakan di bumi ini. Wak jahat, wak dia dirusak, bunuh orang, wak zalimnya, menceroboh orangnya, wak kacau bilau dalam masyarakat. Siapa dia Ya'juj Ma'juj ni? Banyak khilaf ulama, banyaklah. Tu dia kena kecek khah Ya'juj Ma'juj. Satu golongan manusia yang mana supaya dia tanya royak pada Zulkarnain ni suka buat rusak di atas bumi ni. Tapi setengah kata dia tak ada lagi cuma dia royak kepada Zulkarnain. Katanya Ya'juj Ma'juj ni akan rusak. Sebab dalam hadis Muslim dia kata tidak akan berlakunya kiamat, mereka timbul berlakunya 10 perkara. Tu di antara 10 perkara tu gapo dia, iaitu Dajjal. Dajjal, lepas tu Ya'juj dan Ma'juj. Tu baik mari. Dajjal dengan Ya'juj Ma'juj ni sama-sama perusak di atas bumi ni. Buat orang menyeleweng, buat orang tubik pada agama, buat orang takut, buat orang kena zalim, buat nyanyo. Itu panggil di antara tanda kiamat. Ya'juj ni salah satu tanda kiamat. Kerana Nabi kata dalam hadis riwayat Muslim gitulah. Lepas tu keluar menatai daripada bumi, keluar api. Itu di antaranya daripada 10 perkara. Walau bagaimanapun, maka cerita ni orang mengadu pada Zulkarnain ni, dia minta nak bayarlah, nak upah kepada Zulkarnain ni supaya dia jadikan sebuah tembok, sebuah panggil apa, kubur atau pagar, kukuh antara kami dengan mereka itu. Takut Ya'juj duduk luar, jangan masuk dalam, sekat dia, tahan dia daripada masuk mengharu birukan manusia atau merusak, melakukan perkara yang tidak baik pada manusia. Tapi Zulkarnain dia kata, qala ma makkani fi rabbi khairun, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhan aku jadi kepada aku, dia kuasa lebih baik daripada kamu bayar lagi. Dia tak terima lah, nak ambil upah tak terima. Kerana dia tu Tuhan widah kekuatan pada dia. Tak perlu mari duk makan, duk ambil, duk terima upah orang untuk nak jaga keamanan, jaga keselamatan masyarakat. Lalu dia minta fa'inu bi quwwah, adalah kamu tu bantu dengan tenaga kamu ramai-ramai. Fa'inu ni tu ni cara kerja ni, kerja cara jamaah. Fa'inu, naklah kamu sekalian bantu tolong aku ni bi quwwah, dengan kekuatan, dengan tenaga kamu ramai-ramai. Maksudnya wari alat gapo ada cor, ada baja, ada gapo, mari pakai gali, mari pakai bina tembok atau bina pagar tinggi, supaya jangan Ya'juj Ma'juj ni masuk mari mengamuk pok-pok kita ni.
Itu permintaan daripada Zulkarnain kepada satu golongan kaum, satu masyarakat lah. Jadi kena bantulah. Nak berjaya satu-satu kerja kena bantu. Bantu apa yang ada. Kita ada apa daripada kekuatan. Kita ada kekuatan harta, kita bantu dengan harta. Kita ada kekuatan rai, maka kita bantu dengan rai. Kita ada kekuatan dengan alat-alat gapo, maka kita bantu dengan alat. Itu cara hidup yang boleh membawa kejayaan. Itulah yang Tuhan sebut dalam Qurannya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam kamu tu sokong menyokong, tolong menolong di atas takwa, nak timbul kebaikan. Maka bina pagar, bina tembok untuk mempertahankan daripada kejahatan Ya'juj Ma'juj ni satu perkara yang baik. Kita pergi pada akhir surah Al-Kahfi dah. Tu kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala dia satu semangat kepada kita. Pada kita orang beriman, pada kita orang beramal soleh. Alhamdulillah Tuhan jadi kita orang mukminin yang mana suka wa amal, suka kerja amal-amal yang boleh faedah kepada diri kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dia satu hadiah yang besar. Tuhan janji nak beri hadiah yang besar. Ya semua bila dengar tu seronok, suka hati. Kena suka hati, jangan tak suka hati. Tu tawar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tawar ni bukan mudah. Sebab apa? Sebab Tuhan yang tak tawar benda-benda hak bohong. Kalau nak beri gapo ya kena beri hak tulah. Kita kena faham molek. Wa'adallahu haqqan. Inna wa'dallahi haqqan. Sungguhnya janji Allah tu adalah benar. Tak ada palsu, tak ada tipu, tak ada bohong. Kena ingat molek. Gapo dia Tuhan janji, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Masya-Allah. Ayat ni kita acaklah dengar, dah acak kita baca. Kerana surah Kahfi ni digalak supaya kita baca tiap-tiap tiap-tiap hari Jumaat. Kerana mendapat kelebihan, di antara dapat cahaya, dapat jaga daripada dajjal. Walaupun kita jauh lagi pada Dajjal, kita rasa jauh, tapi mungkin itu ilmunya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Dua perkara ni kena jadi cara hidup kita. Iman, amal soleh, iman, amal soleh. Tiap-tiap hari iman, amal soleh. Pagi-pagi iman, amal soleh. Petang-petang iman, amal soleh. Tak ada wuti-wuti kita insya-Allah Taala. Sebagai contoh ialah bulan Ramadan ialah sebagai contoh, sebagai masa, sebagai kita buat untuk jadi jadi cara hidup kita. Lepas puasa apa sepatu juga, belum puasa apa sepatu juga, masuk bulan puasa apa sepatu juga. Iman, amal soleh. Tuhan janji gapo? Disediakan bagi mereka syurga-syurga Firdaus sebagai tempat tetamu yang serba mewah. Tempat singgah. Nuzulan ni tempat singgah. Orang mari jauh-jauh maka mari cari tempat nak singgah. Ada orang disambut sebagai tetamu. Allahu akbar, masya-Allah. Allahumma ja'al lana jannatal firdaus ya Allah. Maj'alna jannatal firdaus bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lepas tu duduk lagu mana VIP kau dah nak singgah saja kerana nuzulan ni makna tempat tempat singgah, tempat turun lah. Tapi dia turun tak pergi dah ni, bukan turun nak kelik sebagai tetamu atas dunia ni dah. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dalam mana? Dalam Jannatul Firdaus tu, duduk lama, selama-lamanya mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia lagu mana bila duduk dah, la yabghuna anha hiwala. Mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Tak boleh dah, sedap dah. Sedap, mewahnya, banyaknya nikmat-nikmat, lebihnya nikmat-nikmat daripada orang-orang lain. Itu besarnya, masya-Allah. Itu Allah pakat mintalah buat kita ni. Satunya kena kita beriman, sentiasa membarui iman, sentiasa mengukuhkan iman, kekal dalam iman, jangan walih daripada iman.
Lepas tu sentiasa buat amal solehat. Solehat, banyak-banyak amal soleh. Luah pintu amal soleh tu. Bukan puasa saja, bukan bersemaya saja, banyak. Baik dengan Allah Ta'ala maupun sesama manusia, semua keluarga, waris-waris atau kaum muslimin, persaudaraan. Jangan tolak. Jangan kita tolak orang nak buat baik, kita terima, dan kita pun kena buat baik pada orang ratik. Bersama-sama buat baik, barulah timbul masyarakat cemerlang, masyarakat aman, masyarakat damai, masyarakat jannatul firdaus insya-Allah taala. Itulah pada habis suratul kahfi, kita masuk suratul maryam. Pada malam ini kita akan mendengar suratul maryam yang mana mengandungi ayat sebanyak 98 ayat. Nama surah Maryam kerana disebut peristiwa kejadian berkenaan dengan Maryam. Pada ayat 16 ayat 34. Jadi surah Maryam ni satu surah yang kita patut ambil pengajaran dan patut kita tadabburnya. Jadi surah ni kalau kita kaji tengok di segi sejarah, ia ada sakutnya sejarah sikit, iaitu semasa orang-orang Islam diperintah, disuruh oleh Nabi supaya berhijrah kepada Habasyah. Setelah mana puak dia kena seksa, kena buat nyanyo, kena tindas, buat zalim di Mekah, masa tu tak ramai lagi orang-orang yang memeluk agama Islam. Lalu mereka terima perintah suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pergi kepada Habasyah. Ada bersama-sama dengan perempuan, ada juga, bukan lelaki saja. Dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib. Pergi sana orang kafir Quraisy ni di Mekah ni tahu, kata orang Islam lari bawa agama, bawa akidah, bawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin walaupun susah payah pergi kepada Habasyah. Lalu orang-orang kafir Quraisy hatta wakil dia suruh raja di Habasyah tu bawa balik hamak kelik mari ke Mekah. Tu buat dia hanelai sampai tangga tu wakil atau wakil untuk supaya tak sewi orang terima orang Islam lagi kepada Habasyah. Bila begitu maka Ja'far bin Abi Talib dia tu pergi kepada apa? Pergi jumpa dengan Raja Habasyah, Raja Najasyi panggil. Raja Najasyi. Raja Najasyi dia orang adil. Sebab apa Nabi suruh kepada Habasyah? Kerana dia kata di sana ada seorang raja yang adil. Dia tak ada gaduh. Tak ada gaduh. Nak terima apa saja orang mengadu, maka dia jumpa dengan Ja'far. Maka dia tanya, kamu orang Islam gapo hati? Aku nak tahu dalam agama Islam kamu ni. Cuba kamu baca gapo hati. Lalu apa ni? Dibaca awal surah awal mula-mula surah Maryam ni, kaf ha ya ain sad. Berapa? Lima huruf semua. Tu baca ni dia. Jadi Raja Najasyi tu dia menangis basah janggut dia berjanggut juga. Tu Raja Najasyi Kristian, orang meluk agama Nasrani. Lepas tu pendeta-pendeta dia tu, pemimpin agama di bawah dia tu menangis juga, pakat menangis. Lepas tu dia katanya dia kata kalau gitu serupa dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Mari pada satu lubang tu Allah ni, satu bekas tu Allah yang mari ni, semua sama di segi tauhidnya. Tu. Lalu dia ambil sikapnya tak atas kelik lah. Tak atas kelik rumbungnya orang Islam hak pergi hijrah kepada Habasyah tu. Itu di antara apa yang berlaku surah Maryam dalam sejarah sirah nabawiyah.
Jadi dimulakan dengan zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kaf ha ya ain sa ni huruf potong lah supaya alif lam mim dah, supaya tu lebih Allah Taala saja yang mengetahui, kita tak tahu makna dan maksud dia. Ini ialah perihal sebut rahmat Tuhan engkau yang limpah ruah kepada hamba-Nya Zakaria. Zakaria. Ini ayat atau cerita dalam surah Maryam, ada cerita banyak-banyak orang nabi lah. Zakaria, Yahya anak dia. Jadi Zakaria ni dia tak ada anak, cuma dia wasanna pada anak. Isnada rabbahu nidaan khafiya. Ingatlah peristiwa kejadian tak kala Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan doa cara permohonan secara perlahan-lahan, senyap-senyap. Tak ada berderah dak lah, senyap-senyap, khafiyah, sulit-sulit. Tu. Kadang-kadang doa dengan cara sulit, senyap-senyap, sore tu, lebih kesat. Kerana wasa nak sungguh, tak ada reggae dak lah. Reggae-reggae ni nampak muka lain pula. Nampak doa pula. Ni salah satu cara doa, iaitu doa khafiyah. Doa secara senyap. Bisik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dengan suara dia. Dia merayu. Merayu ni panggil korong, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, qala rabbi inni wahnal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Dia kata, hai Tuhanku, sungguhnya telah lemahlah tulang-tulang tubuh aku ni. Lihat dia tua dah berkali. Dia tua ni wasa tak rak nah. Tulang-tulang pun panggil wasa lemah. Lepas tu putih melepaknya ubai rambut kepalaku. Tulang pun lemah, rambut pun panggil jadi putih ruih. Putih lepak panggil. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku, wahai Tuhanku, tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonan kepadamu. Wasa sajalah. Jangan kita faham kata kita doa tu saja, walaupun Tuhan melambatkan penerima doa kita, ada juga. Kita bukan doa malam ni nak ulih malam ni selalu. Tak kena faham molek lah. Doa ya ada syarat-syarat dia, jangan isti'jal. Jangan gaduh, jangan minta gaduh. Tuhan dengar, Sami'un mujibun. Tuhan tu Maha mendengar lagi Maha menerima akan apa ni doa-doa pada hamba-Nya, kerana dia suruh. Dia suruh, wa iza sa'alaka anni ibadi anni fa inni qarib. Aku duduk dekat je, aku nak terima. Tak sabar tapi jangan gaduh. Doa ikhlas. Nombor satu doa tu kena ikhlas. Wasa nak sungguh hak Tuhan, hak kita nak minta pada Tuhan tu, kerana kita ni berhajat. Tu kita ni fuqara, tak pakai ni kita tak pakai mari berhajat. Begitu orang ngaji pun nak panggil tak pakai, apa ya, berhajat ilmu. Hajat ilmu bukan tak pakai kerana dia sesak dak, miskin dak. Dak kena berah, dak kena dak. Ya kadang-kadang kaya tapi dia fakirul ilm. Dia sesak atau berhajat kepada ilmu. Kita kena tafsir molek tu. Lama kata tak pakai tu nampak hina. Dia pakai ilmu. Supaya kita juga, tapi kita tak ada ngaji. Kita ni fuqara ila Allah, berhajat pada Allah. Mana berhajat pada ilmu Allah, berhajat kepada pertolongan Allah, berhajat kepada rezeki Allah, berhajat kepada perlindungan pada Allah. Terutama kita berada di zaman COVID yang sedang melanda, sedang tersebar luas, semakin hari semakin banyak yang menimpa manusia. Maka kita perlu pada perlindungan. Sebab tu kita ta'awuz. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sayil asqam. Karuna ni maksud sayil asqam dah, yang buruk daripada penyakit-penyakit. Tak buruk kerana ratus-ratus juta dah orang kena, dan juta-juta dah orang mati, dan sedang-sedang ditipu hari dan beberapa banyak ratus-ratus ribu
na'udzubillahi min zalik. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba'. Allahumma irfa' 'anna sayyi'al asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ni ingat deh, jangan kita gaduh. Lepas tu doa kita tu jangan doa yang mempunyai syirik pada Allah, jangan. Doa kita jangan putus silaturrahim. Jangan doa atas, jangan doa bagi. Atas ni makna kita minta Tuhan laknat atas dia, minta Tuhan tu turun kecelakaan atas dia, minta dia jadi gitu gini, jangan sama sekali. Nah, Tuhan tu afuun karimun. Allah Taala tu Maha Pengampun, Ghafurun Rahim. Pengampun lagi sangat sayang lagi. Itu Tuhan. Kita kalau Tuhan tu Ghafurun, Ghaffarun, Ghafirun. Banyak lagi bahasa-bahasa kata Tuhan tu Maha memberi pengampun ni dosa-dosa hamba-Nya, kesalahan hamba-Nya. Bagaimana kita manusia yang lemah, manusia yang kerdil, manusia yang kita juga akan bersalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersalah bersama-sama manusia. Nah, tu jangan sama sekali pilih doa-doa hamalah, terutama doa dalam bulan Ramadan. Doa apa ni? I'taqun minan nar, itqun minan nar. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna aba'ana wa ummahatina utaqaika minan. Mintalah, jadikanlah kami orang yang dibebas daripada neraka ya Allah. Jadilah bapak-bapak kami, tok-tok kami, ibu-ibu kami, nenek-nenek kami orang yang dimerdeka, bebas pada api neraka. Tu hak besarnya. Merdeka daripada neraka ni sebesar-besar cita-cita kita. Kerana bila dibebas pada neraka maknanya kita akan masuk syurga insya-Allah taala, terutama jannatul firdaus, syurga-syurga firdaus insya-Allah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus ya rabbal alamin. Itu di antaranya yang kita dapat belajar hari ini. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala ayat dalam surah Maryam ni pada umumnya, jadi yang minta anak tu jadi mewarisi kesaka jaga agama. Ni besar. Tu nabi apa ni, Zakaria, Yahya dan nabi-nabi lain lagi banyak kayaknya minta supaya Tuhan mempersakai mereka itu anak yang boleh nak jaga agama. Sebab agama sama ada jadi nabi atau jadi rasul atau jadi orang soleh. Orang soleh tu makna orang jaga agama dah. Kerana kita tak boleh panggil orang soleh kecuali orang itu dia orang duduk dengan agama, baik di segi pegangnya dia betul, maupun panggil di segi amalan dia pun betul juga, menjaga agama. Maknanya bapa berdoa supaya dapat anak yang boleh makan saka menjaga agama. Besar, masya-Allah. Kita kena doa juga tu, doa supaya Allah Taala jadikan anak-anak kita, cucu-cucu kita tu orang yang boleh jaga agama Allah. Sama ada nak hafal Quran ke, alhamdulillah jaga agama dah. Tu waktu jaga besar tu, kerana Quran ni Allah Taala sanggup dah jaga melalui pok kita ni, pok anak-anak kita dak hafal Quran ni, insya-Allah Taala. Tak serupa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim anak ni ajar pok. Terbalik tu. Ajar pok. Kerana pok ni dia mari tu mari pesan dia tu. Pesan semua berhala, pesan jual berhala, pesan nak duduk dengan berhala. Ajak kaum dia semua berhala. Tu. Nabi Ibrahim anak tapi dia ajar pok. Jangan semua berhala tak wi faedah, berhala tak wi mudarat. Ajar kat tu pula balik bagi. Sebenarnya pak lah kena ajar anak, tapi oleh kerana pak peling, pak serau, jadi panggil nak ajar anak tak boleh kerana dia syirik kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak panggil bapa tauhid lah anak tu. Ajak orang tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dua surah hari ni, tapi ayat secara umum lah. Kerana banyak ayat-ayat
yang begitu panjang. Kita masuk Toha sikit ya, Toha dah. Toha ni satu surah yang Makkiyah juga. Toha ni sungguh kata nama Nabi, sungguh kata bukan nama Nabi. Toha ni dua perkataan, dua huruf lah, supaya dengan huruf saat ni jugalah, huruf potong lah. Yang mana Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang maha mengetahuinya. Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak menurunkan Quran kepadamu wahai Muhammad supaya engkau menanggung kesusahan. Hak ni juga surah Toha ni ada permulaan dia tu sakut dengan sejarah juga. Sejarah mengatakan bahawa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dia mai cari adik dia Fatimah, kata nama adik dia. Mai cari adik dia duduk dengan suami dia duduk baca Quran. Baca surah Toha ni. Tu baca surah Toha. Mari dia katuk pintu. Baru tu dia dengar baru nak siapa di pintu dia dengar baca surah Toha ni. Adik dia duk baca. Katuk pintu suruh buka, katuk derah kerana Umar ni orang digerung ni, orang berani. Orang hebat dia. Tu. Lalu buka pintu, dia tanya, duk baca gapo saat ni? Dia baca gapo saat ni? Adik dia royak tu mula tak royak kerana takut pada abai dia. Tapi dia kata ni adalah wahyu yang diturun oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tanya, di mana Muhammad? Di mana? Royak aku. Lalu Umar pergi cari Muhammad. Tu. Kata setengahnya Umar tu Nabi duduk situ di Darul Arqam. Duk ajar, duk didik. Duk beri pengajaran kepada sahabat-sahabat. Dia pun pergi sana. Orang pakak tengok dia takut belaka, orang lain takut, banyak gerung pada dia. Lalu dia kata, mana Muhammad? Orang pun tunjuk. Nabi tanya, mu mari apa Umar? Aku mari nak mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam. Itu riwayat sejarah katanya. Surah Toha ni separuh padanya tu didengar oleh Umar dan menjadi sebab kepada memeluk Islam dia. Jadi nak ayat kata Quran ni bukan untuk menyusah kita dak. Turun Quran supaya kita amal. Quran ni untuk membahagiakan. Yahdi lillati ya aqwam, shifaa'un lima fis sudur, rahmatan, mau'izatan, hudan, cukup Quran tu. Semua tu membawa kepada kita tu hidup bahagia belaka. Jalan benar, hidayah pun bahagia. Mau'izah pengajaran kita tu faham, kita dapat jalan yang benar pun satu bahagia. Rahmatan lebih-lebih lagi lah rahmat tu. Rahmat, orang dapat rahmat, mana orang dapat kebahagiaan kena faham lah insya-Allah taala. Allahumma arhamna bil Quran ya rabbal alamin. Allahumma hdina bil Quran warhamna bil Quran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.